نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا
الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Tidak ada salahnya bagi orang yang buta dan tidak ada salahnya bagi orang yang tempang dan tidak ada salahnya bagi orang yang sakit jika masing-masing tidak menjalankan suatu perintah disebabkan keuzurannya menghendaki ia berlaku demikian. Dan juga tidak ada salah bagi kamu termasuk orang-orang yang tersebut turut sama makan di rumah kamu sendiri atau di rumah bapa kamu atau di rumah ibu kamu atau di rumah saudara kamu yang lelaki atau di rumah saudara kamu yang perempuan atau di rumah bapa saudara kamu sebelah bapa atau di rumah emak saudara kamu sebelah bapa atau di rumah bapa saudara kamu sebelah ibu atau di rumah ibu saudara kamu sebelah ibu atau di rumah yang kamu kuasai kuncinya atau di rumah sahabat kamu. Tidak juga menjadi salah bagi kamu makan bersama-sama atau berasing-asing. Maka bila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam pada siapa yang seperti kamu dengan memohon kepada Allah cari hidup yang berkat lagi baik. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur, surah yang ke-24, pada juzuk yang ke-18, pada ayat yang ke-61. Berada pada ayat-ayat terakhir surah An-Nur yang mengandungi hukum hakam serta mengandungi pengajaran, hikmah dan juga panduan dalam membentuk adab-adab manusia, adab-adab masyarakat, adab-adab kekeluargaan, bukan adab-adab orang Islam yang sebenar. Orang Islam dipenuhi dengan sifat adab, akhlak untuk menunjukkan ketinggian tamadun kemanusiaan. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir. Kerana orang kafir kehidupannya pertama berdasarkan hawa nafsu. Yang keduanya berdasarkan kepada uruf yang mereka terima. Sedangkan dalam Islam, hidup bersumberkan berdasarkan pada hukum. Dan juga berdasarkan kepada akhlak. Dan kemudian itu barulah berdasarkan kepada uruf. Maka uruf tidak berada pada tempat yang pertama. Uruf maksudnya kebiasaan kita macam tu. Maka hukum mendahului uruf. Kerana sebahagian uruf itu rosak. Sebahagian kebiasaan manusia itu rosak. Dan sebahagiannya menimbulkan perbalahan dan ketegangan. Maka lihat bagaimana Islam menyusun dalam semua hukum hakam. Kalau sebelum ini kita telah bicarakan 13 hukum hakam yang telah kita sebut semalam. Sama ada hukum hakam yang berkait dengan zina, pernikahan sama orang zina, qazafnya, berkait dengan li'annya,
Sehinggalah yang semalam kita jelaskan tentang hukum yang berkait dengan meminta izin untuk masuk bilik. Kalau sebelum ini minta izin masuk rumah, ini minta izin masuk bilik. Yang berkait dengan keluarga yang dekat dengan kita, yang selalu bersama dengan kita, yang disebut tawafun ataupun tawafat, yang sentiasa bersama kita masuk ke bilik kita. Sedangkan bilik itu menjadi tempat untuk kita menyembunyikan beberapa kehidupan personal kita, khususnya suami isteri. Kita dah sebut tentang 3 waktu yang wajib. Secara umumnya untuk diminta izin kalau diyakini waktu itu membawa mudarat. Tetapi kalau sekiranya tidak, maka disunatkan sebagaimana kita sebut sama hukum sunat. Hukum sunat sekiranya bukan dalam keadaan yang diyakini oleh yang masuk, khususnya hamba. Adapun kanak-kanak yang belum baligh, lah kita jelaskan hukum kerana mereka tak ada kaitan dengan dosa. Maka mereka boleh masuk, namun pada 3 waktu utama mesti minta izin. Manakala yang sudah pun baligh, hukumnya ialah wajib minta izin, tanpa melihat kepada 3 waktu, tapi secara mutlak. Orang anak-anak yang dah baligh, maka wajib meminta izin untuk masuk ke rumah atau ke bilik yang khusus menjadi tempat tidur mak ayah dia, atau tempat tidur kakak abang dia, atau tempat tidur kawan-kawan dia. Sama ada dipanggil aqarib atau ajanib. Jadi kalau masuk ke rumah, dia minta izin, dia tak boleh masuk bilik. Kerana bilik itu tempat lebih rahsia. Dan kita juga telah jelaskan hukum yang berkait dengan qawaid. Wanita-wanita yang tua yang boleh menanggalkan sebahagian daripada keringanan dalam menutup aurat. Namun kalau mereka masih cenderung bersolek, berhias, maka keringanan itu tak ada. Keringanan bagi wanita-wanita yang tua, yang sudah tidak beranak, yang tidak mau berkahwin dan tidak lagi mau berhias. Tapi kalau wanita tua tadi cenderung berhias, maka dia kekal menutup aurat sebagaimana keadaan biasa. Dan kita juga telah jelaskan tentang hikmah ataupun sebab pensyariatan hukum-hukum tersebut demi menjaga aurat, menjaga maruah dan sebagainya. Maka pada malam ini dalam ayat 61, satu ayat sahaja, itu penjelasan tentang hukum makan minum. Ibahatul akli, hukum makan minum di rumah orang tertentu. Sekiranya diketahui bahawa tuan rumah tadi mengizinkannya secara dhimni ataupun secara min ghairi tasrih, tanpa dia menjelaskan keizinan. Atau dengan bahasa mudah, bahawa kita tahu orang ni tak marah, orang ni tak ada masalah dalam rumah-rumah tertentu. Bila mana kita masuk rumah ni, lalu kita dapati ada makanan, kita masuk rumah kakak kita, atas meja ada makanan, kita pun makan tanpa kita minta izin. Apa hukum? Ini penjelasan ayat yang kita nak baca. Kita masuk rumah mak saudara kita, belah mak ke belah ayah, tengok ada nasi dagang dan nasi lemak, kita pun makan dulu. Tak ada nak cakap, mak teh, mak ngah, saya minta izin makan, tak. Mak ngah keluar habis dah, misalnya. Mak teh keluar habis dah. Kita masuk rumah kawan kita, lepas kita minta izin, di atas meja ada buah-buah dan sebagainya, kita pun makan dulu. Apakah dibolehkan? Atau kita ni dia beri kunci jaga rumah orang. Ni ambil kunci jaga rumah aku ni, sebab aku musafir seminggu misalnya. Maka kita pun boleh tak masuk rumah ni untuk makan makanan-makanan yang dia ada. Dan termasuk kita datang lelaki ni, kita pun makan peti-peti dia ada makanan, kita makan. Boleh tak boleh? Tuan-tuan datang pusat lelaki, tengok peti tu ada air, saya letak banyak makanan tu, dia pun ambil makan. Dan peti sana ada makanan, dia ambil. Kopuk dia balik. Boleh atau tak boleh? Maka ini penjelasan yang kita nak beritahu. Kerana ada golongan tertentu, ada tempat tertentu, kita dah terbiasa sangat dulu. Terbiasa. Kerana hubungan akrab kita dengan dia, kebiasaan kita dengan dia dan sebagainya. Jadi ada makanan di sini. Dan makanan satu benda yang cepat rosak.
Kalau kita tak makan, dia rosak. Dan kita memang bila makan jadi menarik, terutamanya makanan tadi duduk rumah orang. Jadi sedap. Rumah sendiri tak nak makan. Kita tengok rumah orang jadi sedap. Tambah pula free, sedap. Jadi dia seronok. Jadi di sini Islam menyebut hukumnya. Dan hukum yang kita nak bicarakan juga ialah ada kelompok-kelompok yang disebut ashabul a'zar. Orang yang punya keuzuran. OKU. Yang mereka ini tidak perlu meminta izin untuk tidak berperang. Siapa yang ada berperang, kalau orang tu memang dia ada masalah untuk berperang, dia minta izin dengan Nabi SAW. Umpamanya dia kata, ya Rasulullah, saya minta izinkan isteri saya nak beranak. Due, saya tak lagi perang. Isteri saya sakit, saya kena jaga. Untuk membezakan orang beriman dengan orang munafik. Kerana orang munafik, dia akan minta izin lepas tu. Habis perang, baru dia datang. Minta maaf lah, tak pergi sebab saya, dia pun reka. Dia bukan sebelum. Orang beriman, dia akan datang jumpa Rasulullah, dia beritahu awal. Kalau mereka tidak boleh pergi berperang. Dan ada kelompok tidak perlu minta izin. Kerana keuzuran itu kekal pada tubuh badan mereka seperti orang buta. Seperti orang tempang. Seperti orang sakit. Ini tak perlu beritahu dulu. Contoh beritahu contohnya saya Rasulullah tak lagi perang sebab saya minggu depan mungkin sakit. Tak mungkin kita cakap macam tu. Ada tuan-tuan beritahu, Ustaz, saya minggu depan tak datang kuliah. Kenapa? Sebab biasanya minggu depan saya akan sakit. Biasa macam itulah. Saya akan sakit. Sebab cuti sekolah, sakit lah. Misalnya, tak mungkin orang beri alasan macam tu. Sebab sakit ni, benda yang datang, mendadak. Jadi kalau kita tak cakap pun tak apa, nanti bila kita datang, kenapa lama tak datang, sakit. Dia boleh terima. Sebab dia sakit. Jadi, kalangan sahabat-sahabat yang disebut ashabul a'zar, orang yang memang kekal keuzurannya seperti tempang kaki. Orang tempang tak lagi perang lah. Sebab dia lambat berjalan. Dan demikian juga orang sakit. Demikian juga orang buta. Dan tiga kelompok ini bila dia tak pergi perang, maka sahabat-sahabat, kita nak fahamkan ayat ini secara umum. Sahabat-sahabat tinggal rumah. Maka yang berada di Madinah kelompok ni, orang buta, orang tempang, orang sakit. Dan mereka mungkin menjaga rumah-rumah sahabat-sahabat yang pergi perang. Menyebabkan ada makanan, minuman, buah-buahan dan sebagainya. Apakah mereka boleh makan? Maka ini juga akan dibincangkan. Dan juga di antara permulaan Islam, para sahabat takut untuk makan seorang diri. Mereka menganggap bahawa dilarang makan seorang diri sehingga ada tetamu datang atau kawan datang. Bila ada makanan, mereka tak akan makan. Sampai kawan datang, boleh mereka makan. Sampai tetamu datang, boleh mereka makan. Kadang-kadang mereka tak makan sebab tidak dikunjungi tetamu ataupun tidak dikunjungi oleh sahabat mereka. Akhirnya ini menyukarkan mereka. Sebab mereka tidak mahu makan seorang diri. Mereka nak makan berjemaah. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim yang digelar sebagai Abu Daifan. Abu Daifan maknanya yang paling suka terima tetamu. Nabi Ibrahim AS ni tak akan makan seorang. Bukan disanggup berjalan berkilo-kilometer nak cari kawan untuk teman makan. Sebab makan seorang bukanlah kepribadian yang mulia. Secara uruf. Contoh kalau pergi kedai makan. Tonton tengok ada seorang dia makan seorang-seorang. Kita rasa apa dia tu? Tak kedai tu, sama ada dia bergaduh bini ni. Makan seorang-seorang ni. Sama ada dia ni ponteng kerja. Makan seorang-seorang ni. Orang yang tak keluar. Dia pakai baju kerja makan seorang-seorang. Ni ponteng kerja ke apa? Dia bila makan seorang tu, persepsi orang tu. Atau sama ada dia kedekut, tak nak belanja orang, tu makan seorang. Takut duit dia habis cepat, makan seorang. Ya. Jadi persepsi itu ataupun secara urus masyarakat, ia satu benda tak elok. Paling kurang kita makan 2 orang. Kalau tak ada orang nak teman kita, kita ereklah anak kita umur 3 tahun tu. Duduk dengan kita makan. Buat bising kat kedai. Dia jadi macam lebih rasa selamat makan. Berbanding kita makan seorang. Kalau tuan-tuan pergi kedai makan, cari berapa orang yang makan seorang. Cari. Pergi kedai tu betul-betul tak Ustaz cakap ni cari. Tak berapa orang yang makan seorang. Berarti kita akan tengok minimum 2 orang. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Sebab tu kedai makan tak ada meja seorang. Ada meja seorang. Giraffe tu ada meja seorang. Tak ada kan? Tak ada. Kedai makan tu tak ada meja seorang. Takkan orang buat meja seorang. Sebab bukan kebiasaan orang makan seorang. Menyebabkan berlaku hukum pada sahabat, mereka tak berani makan meja seorang. Akhirnya mereka tak makan terus. Lapar mereka.
Maka turun ayat untuk menjelaskan boleh makan seorang. Sebagaimana boleh makan berjemaah, boleh makan seorang-seorang. Ini di antara secara umum ayat ini, walaupun nampak satu ayat, dia ada beberapa cerita di sebalik ayat ini. Tidak sebab turun ayat ini, tadi saya sebut cerita secara umum. Tidak sebab turun ayat ini, kata Sa'id bin Musayyab, ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang pergi berperang. Dan mereka meninggalkan kunci-kunci rumah mereka di sisi orang buta, orang tempang dan orang sakit di kalangan kaum kerabat mereka yang tidak boleh berperang. Dan wa kanu ya'murunahum an ya'kulu mimma fi buyutihim. Dan mereka ini diperintahkan oleh tuan punya rumah supaya apa-apa sahaja makanan dalam rumah makan. Idzahtaju ila dzalik, kalau berhajat. Dia tak kata makanlah apa benda nak makan, dia kata kalau berhajat nak apa-apa ambil je. Istilah tu agak berat bagi orang yang punya nilai, kita katakan maruah tinggi. Contoh kalau seorang kata, awak ni kalau nak minta tolong apa-apa, cakap dengan saya. Memang dia tak cakap. Sebab orang yang setengah-setengah maruah yang tinggi tadi, bila orang kata kalau awak perlu, memang dia tak akan beritahu. Tapi kita tolong terus okey. Kata awak kalau ada ajak apa-apa, awak ambil lah makanan rumah saya, makan je kedai saya, tak payah bayar, tak apa. Contoh, dia agak sukar. Walaupun sudah mendapat keizinan secara umum, kalau ada hajat, izahtaju ila dzalika, kalau berhajat. Wa kanu yattaquna an ya'kulu minha wa yaqulun, mereka bimbang untuk makan di rumah kawan-kawan mereka, lalu mereka berkata, nakhsha alla takuna anfusuhum bidzalika tayyibah, kami bimbang mereka ni taklah suka rela suruh. Jadi kami takut. Mereka cakap macam tu, macam dalam bahasa Melayu kita panggil ajak-ajak ayam. Nak makan apa makanlah, kita bayar. Ya ke dia ajak ni? Ya ke dia kata nak bayar? Kita macam takut. Bimbang takut ajakan tadi cuma just kita kata induksi je. Maksudnya satu percakapan biasa bila kita jumpa orang. Bukan betul. Mereka bimbang. Ada orang yang kita tahu ajakan tu betul, bukan ajak ayam. Ini memang ajak betul. Ada orang bila dia ajak tu, kita memang ajak dia tu ajak ayam, kita bersungguh, tiba jadi sebaliknya. Jadi para sahabat, di kalangan orang yang buta, orang tempang, orang yang sakit, yang memegang kunci sahabat-sahabat yang pergi berperang, dan sahabat-sahabat yang pergi berperang berkata, kalau kau berhajat pada makanan, ambil je lah. Lalu mereka kata, kami bimbang, mereka taklah rela sepenuhnya menyuruh itu. Kali sebab asbab nak suruh pegang kunci, macam kita lah kawan kita bagi kunci kereta, tolong jaga kereta saya nak balik kampung. Tapi kalau nak guna-gunalah, kita tengok takut juga, ditinggal kereta Mercedes. Ditinggal kereta okey sih, kita takut. Ni kalau dia ni suruh betul ke, offer betul ke, ataupun main-main, kita pun bimbang. Itu di antara contoh untuk kita faham ayat ini. Maka tu ayat ini, laisa 'alal a'ma haraj. Tidak salah orang buta, tidak salah orang sakit, tidak salah orang tempang untuk makan di rumah orang yang memberi ataupun telah mengizinkan mereka makan. Walaupun keizinan itu tidak bersifat jelas, dia kata kalau berhajat makan. Kalau berhajat. Maka benda ni mungkin kalau dia tak berhajat dia makan okey tak? Lafaz itu lafaz umum. Dan ayat ini juga kata para ulama turun disebabkan kata Hasan Basri, ayat ini turun kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum yang dia ni seorang buta dan dibenarkan untuk tidak berperang. Artinya tak perlu lagi datang jumpa Rasul minta izin. Oh saya buta, dia automatik. Tak perlu minta izin, tak perlu hadir untuk peperangan. Dan demikian juga kata ulama, sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ayat ini bila turun ayat, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta sesama kamu dengan cara tidak sebenar. Maka orang Islam mula takut untuk makan bersama dengan orang sakit, bersama dengan orang tempang. Bila Allah turunkan ayat, jangan makan harta sesama kamu secara batil. Jadi mereka mula takut makan dengan orang sakit. Kenapa? Orang sakit kan makan lambat sikit. Mereka dah 2 suap, yang ni makan 1 suap. Mereka bimbang mereka mengambil hak. Atau bila mereka makan orang buta tak nampak apa ayam. Kita nampak apa, akhirnya orang buta dapat tonggeng ayam. Jadi sahabat-sahabat takut nak makan dengan orang buta, takut mereka mengambil hak orang buta lebih. Mereka bimbang. Sebagaimana kita pernah cerita kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak nak makan dengan ibunya Fatimah. Tak nak makan sekali sebab dia bimbang derhaka.
Kerana dibimbang bila mak dia berkenang laut tu, tangan dia sampai dulu, dia dah ke. Artinya bila kita makan dengan orang tua kita, mak kita ayah. Makan sedulang misalnya. Mak dah tengok tu, mak nak cungkil mati ikan. Mak kita suka mati ikan misalnya. Kita tak perasan jelingan mak kita. Kita ambil dulu. Kecil hati. Macam mak yang kecil hati sebab telur tembakau dia dimakan. Dah pergi bunuh diri pula mak. Artinya contoh yang menyebabkan setengah mereka tak berani makan dengan mak ayah. Dibimbangi kalau mak ayah dia matanya sudah diletakkan pada apa yang dia nak, lalu anak mengambilnya dahulu. Takut mak ayah berkecil hati. Maka mereka tak ambil. Dan demikian juga sahabat ni, mereka tak nak makan dengan orang sakit. Mereka takut mengambil hak orang sakit. Sebab macam saya katakan orang sakit, dia makan slow lah sikit. Atau makan dengan orang buta. Orang buta dia tak nampak lauk, dia tak nampak nasi, dia tak nampak kuah. Dia ulur je. Kita ni celek, tajam mata kita, maka kita pun makan banyak. Maka ini menyebabkan sebahagian besar para sahabat takut makan golongan uzur. Takut mengambil hak mereka. Maka Allah turun ayat ini, tak salah, makan je. Makanlah dengan orang buta, makanlah, tak apalah kamu ambil terlebih pun tak apa. Pandai-pandailah kamu. Jadi kalau orang dah punya akhlak macam tu, insya-Allah dia tak akan zalimi. Orang kalau dia berdakwa sifat dia memang takut zalim orang, insya-Allah dia tak akan zalim orang waktu dia bersama. Orang yang kita tahu dia takut khianat, beri amanah pada dia, dia pasti tak akan khianat. Orang yang tahu dia kata saya tak nak jawatan ni, saya takut saya tak jalankan tanggungjawab. Ini bagus bagi jawatan. Sebab dia pasti menjalankan. Kerana ketakutan dia tadi. Maka sahabat ada sifat mulia. Tidak mahu menzalimi hak mereka. Kata, dan di antara sebab turun juga ayat ini, kata Sa'id bin Jubair, seorang ulama tafsir, anak murid Ibn Abbas dan juga Imam Dhahab. Kana urjan wal umyan yatanazzahun an muakalati asihha lianna an-nas yatakadzarunahum wa yakrahuna muakalatahum wa kana ahlul Madinah la yukhalituhum fi ta'amihim a'ma wala a'raj wala marid takadzuran fa anzalallahu ta'ala hadhihi ayat. Dan sebab turun ayat ini juga kerana orang buta, orang sakit, orang tempang malu nak makan dengan orang sihat. Bimbang-bimbang orang sihat tak selesa. Kita kan tuan-tuan sekalian, kalau kita sakit, selesa tak makan orang sihat? Terutama zaman-zaman Covid kita pun batuk, orang sihat dah. Angkat tangan. Tengah makan, batuk. Jadi, geng-geng sihat ni dah bimbang. Sama juga ada dulu, sahabat-sahabat yang sakit ni, sahabat-sahabat yang sakit, yang buta, mereka bimbang sahabat-sahabat yang sihat ni rasa terhina makan dengan mereka. Ada riwayat menceritakan ada seorang sahabat, dia berpenyakit kusta. Kusta lagi lah orang tak nak makan dengan dia. Lalu dia tak nak duduk bersama dengan para sahabat yang lain. Lalu Nabi SAW panggil dia. Nabi di sini, kul, makan. Thiqatan billah, yakin pada Allah. Sebab orang penyakit kusta dibimbang sakit itu mengebor. Sebab dalam hadis Nabi kata, firru minal mazum kafirikum minal asad. Hendaklah kamu lari daripada orang berpenyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Sebab dia berjangkit. Pada keadaan tertentu. Tapi dalam masa yang sama, Nabi SAW pernah duduk makan dengan orang penyakit kusta. Majzum. Bahkan Nabi kata, kul, duduk, kul, thiqatan billah, yakin tak mengebor penyakit kamu. Kata ulama dalam memberi suatu taufik antara hadis yang melarang kita mendekati penyakit kusta dengan hadis yang kata boleh, iaitu kalau orang tu lemah iman, dia duk yakin berjangkit tu, maka better dia jangan duduk. Tidak dia akan salahkan orang tu. Tapi kalau orang tu kuat iman, kuat keyakinan, dia boleh duduk. Macam tuan-tuan tengok, kalau orang tu Covid, kita takut dekat dengan dia. Doktor berani. Patutnya doktor pun tak dekat dengan dia. Kenapa doktor berani? Rawat dia dan sebagainya. Dia tak takut ke berjangkit. Sebab dia lebih yakin. Dengan ilmu dia, dengan latihan atau sebagainya. Kita pun sama. Kalau kita yakin benda tu tak merebak kat kita, dan kalau berlaku kita tak salahkan dia, kita menerimanya sebagai takdir Allah, maka duduk dengan dia. Tapi kalau kita ni jenis lemah iman, kalau kena, oh silap aku duduk dengan dia. Kalau tak duduk, tak kena. Dia cakap macam tu. Dia mari buah kalau tu, yang membuka laluan syaitan. Kalau selemah iman macam tu, maka jangan bergaul dengan orang. Kalau kita tuan-tuan, bila bergaul dengan orang sakit, kita bimbang merebak sakit dia. Dia sakit mata. Kita pun bimbang sakit mata, kalau kita melawat, kita pula sakit mata. Kalau lemah kita macam tu, maka jangan melawat. Tapi kita yakin tak isap. Kalau sakit pun kita terima. Kita tak anggap sebab dia.
dan memang waktu kita nak kena, maka orang macam ni tak apa. Jadi orang-orang yang buta, mereka takut untuk makan bersama dengan para sahabat. Sebab bimbang orang-orang yang sihat ini merasa jejek. Maka ini juga sebab turun ayat ini. Tidak salah orang buta, orang sakit untuk makan bersama mereka. Dan di antaranya juga, sebab turun ayat yang lain pula, ayat yang sama ayat 61 tapi pada perenggan yang lain. Bila Allah berfirman, Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak salah kamu untuk makan secara berjemaah atau makan secara bersendirian. Baik, kenapa turun ayat ini? Kata Qatadah dan Dhahhak. Ayat ini turun pada satu perkampungan Kinanah. Kepada satu kabilah namanya Banu Lais bin Amri. Kabilah ini kanu yataharrajuna an ya'kulu rajul at-ta'ama wahdahu. Kabilah ni dia punya amalan dia, mereka tak akan makan seorang diri. Yataharraj, rasa bersalah kalau makan seorang diri. Farubbama qa'ada ar-rajul wat-ta'am baina yadayhi min as-sabah ila ar-rawah. Barangkali seorang tu duduk depan makanan daripada pagi sampai ke petang, tunggu member. Tak makan dia, tunggu. Taharrujan min ayakula wahda. Kerana rasa bersalah kalau makan seorang diri. Faiza amsa, sehingga datang lewat petang, masuk malam, walam yajid ahadan akal. Tak ada seorang pun temang dia makan. Fa anzalallahu hadhihi ayat, maka turun ayat ni. Tak salah kau makan seorang-seorang. Kadang-kadang kita nak cepat. Tak payah tunggu kawan, makan dululah, kita lapar. Barangkali kita nak siapkan ni, nak siap, kita makan dulu. Maka tak perlulah tunggu kawan-kawan. Mungkin isteri ni nak tunggu suami misalnya. Suami lambat, suami zikir panjang. Misalnya. Makan dululah sebab kita ni isteri banyak lagi nak selesaikan anak sekolah, bla-bla banyak. Makan ni dulu. Tak salah apa-apa. Ataupun suami nak makan dulu, nak tunggu isteri lambat. Temang makan misalnya. Makan je dulu. Maka tak salah kita nak makan seorang-seorang. Walaupun makan berjemaah tu lebih baik. Kita boleh makan seorang. Tuan-tuan makan seorang, tuan-tuan tak nak duduk petang-petang makan sini, makan dulu kat luar tu. Sebab kita makan aiskrim, tak tunjuk depan orang, malu. Makan dulu. Kita makan makanan kegemaran kita. Yang dihidang tu bukan kegemaran kita. Jadi kita makan dulu kat luar. Sebab nak makan ramai orang takut tak cukup. Misalnya, kita makan seorang-seorang. Telang lemang sebatang. Bawa lemang sebatang takut kongsi ramai. Kita makan seorang-seorang. Nak bawa ni macam kita kata ramai orang kat dalam, takut tak cukup. Jadi macam serba salah, tak bagi semua, serba salah. Kalau bagi semua pun macam bersalah lagi. Jadi dia pun makan dulu. Sebab benda sikit. Contohnya, apakah salah? Tak salah, makanlah. Makan. Kalau dia rasa makanan dia tadi, kalau nak bawa depan orang ramai memang tak cukup. Dia nak bagi semua pun tak boleh. Pun dia memang dia orang kecil hati ni, akhirnya dia telang seorang-seorang dia. Telang semua senyap. Tak ada orang tahu. Tahu-tahu bila sendawa bunyi, bau. Ni bau musangking ni. Itunya seorang dia je makan. Maka tak salah. Tak berdosa. Tak berdosa. Jadi kalau seorang tu nak makan seorang boleh. Tetapi makan secara berjemaah lebih baik. Baik. Seluruh rangkuman sebab-sebab nuzul ini, jadi tuan-tuan faham ayat ni. Apa cerita dia? Maka kita lihat ayat ni secara umum. Bila Allah berfirman, Laisa 'alal a'ma haraj. Tidak salah bagi orang yang buta. Wala 'alal a'raj haraj. Tidak salah bagi orang yang timpang. Wala 'alal maridi haraj. Tidak salah bagi orang yang sakit. Haula'i thalatha, tiga kelompok ini. Laisa 'ala haula'i thalatha ismu wala dhanbu. Tak berdosa, tak salah. Ketika mana mereka meninggalkan jihad disebabkan keuzuran mereka. Itulah satu kali kita sebut sebelum ini. Tak perlu. Dan sebagaimana juga tidak salah bagi mereka bila mana orang-orang yang pergi berjihad meninggalkan kunci-kunci kepada mereka dan menyuruh mereka memakan apa yang ada dalam rumah mereka untuk makan. Sila makan. Wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tidak salah untuk mereka makan daripada rumah-rumah mereka sendiri. Baik, istilah rumah-rumah mereka di sini, bila seorang tu masuk rumah mak dia, ayah dia, anak dia, itu disebut macam rumah dia. Rumah mak ayah kan rumah kita. Ayah pula, rumah anak-anak dia ialah rumah dia. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, bila seorang sahabat tanya tentang ayahnya yang mengambil hartanya. Lalu kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu semua milik ayah kamu. Dia kalau dia ambil, tak salah apa pun. Kalau ayah kita seluk poket, kita ambil duit, salah? Tak salah. Kita tak panggil ayah mencuri. Dia ambil duit kita. Sebab apa? Bukan kata duit tu hak ayah. Dengan kita tu hak ayah. Kita ni,
daripada usaha ayah kita. Kita ni milik ayah kita. Makin milik mak kita. Jadi kalau mak ayah kita ambil duit kita, kita tak boleh panggil mak ayah mencuri duit. Sebab apa? Harta kita dan nyawa-nyawa kita milik dia. Dia besarnya kelebihan mak ayah. Dan demikian bila disebut dalam hadis ini, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sebaik-baik makanan yang kamu makan daripada usaha kamu sendiri, wa inna auladakum min kasbikum, dan anak-anak kamu ialah usaha kamu. Ini rezeki paling baik yang kita usaha sendiri. Dan termasuk usaha kita ialah anak-anak kita. Maknanya kalau seorang mak ayah, dia pergi rumah anak-anak. Anak dah letak nasi sekian-sekian, makan je. Perlu tak minta izin anak? Tak perlu, makan je. Sebab apa? Anak tu milik dia. Bukan kata nasi sekadar milik dia, anak sekali. Maka tidak salah. Walaupun mungkin mak ayah ni dia punya beradab, minta izin nak makan ni, makanan siapa? Dia kalau tak minta izin pun tak salah. Islam kata tak salah. Maka itu menandakan anak dia baik. Maknanya kalau mak ayah dia tak minta izin kita makan, dia menandakan anak tu baik. Mak dan maklum anak dia tak boleh minta izin. Tapi kalau sekiranya anak kena minta izin, kalau minta izin pun anak kata tak boleh, lagi teruk anak. Dah comel dah mak minta izin tu. Walaupun sepatutnya mak tak payah minta izin. Bila minta izin anak pun kata tak boleh mak, ni kita simpan untuk ni anak kita. Balik sekolah nanti. Teruk betul anak tu. Sepatutnya dia kata ambil lah, tak apa, kita boleh lain. Tak ada masalah, ambil. Habis nanti Kak Long balik macam mana? Tak apa Kak Long dah makan kat sekolah tu. Anak dia kena cakap macam ni. Artinya secara umumnya mak ayah tak perlu minta izin kalau dia pergi rumah anak-anak makan. Tak perlu minta izin. Tapi kalau dia minta izin, itu sebab baik mak ayah dia. Tapi itu juga menandakan kekurangan anak dia. Kita tuan-tuan kalau rapat betul-betul kita tak ada minta izin. Rapat. Boleh je. Tak ada masalah apa-apa. Kita suami isteri dah rapat, tak payah minta izin. Jalan je. Suami tak marah, isteri pun tak marah. Sebab rapat. Bagus hubungan dia. Tapi kalau minta izin, minta izin pun tak boleh pula. Lagi tu. Mak dah minta izin ni, mak nak makan ni. Macam kenang je makanan ni. Kita kata tak boleh mak, kita simpan untuk anak-anak kita. Dia dah pesan ni, balik asrama nak makan benda ni. Mak pun jadi terkeliru. Mak pun jadi, apa ni kita katakan, terlepaslah peluang dia nak makan. Tak patut anak-anak melakukan demikian. Kemudian Allah sebut, au buyuti abaikum. Boleh makan rumah ayah-ayah kamu. Kita pun anak sama balik kampung, pergi rumah ayah kita, tak payah makan je. Allahumma illa malaikat kita tahu ayah kita tak izin. Tapi umumnya kalau ayah tak kisah, mak tak kisah, makan je. Tadi anak lain. Anak milik mak ayah. Sekalipun anak tak izin, dia tak beri kesan apa. Tapi bila kita masuk rumah ayah kita pula, kalau kita tahu ayah kita jenis bukan pemarah, okey, maka kita boleh makan. Tapi kalau tahu ayah ni tak jenis tak izinkan, maka minta izin. Tidak ayah kita kata, mu ni kahwin dah main datang makan nasi rumah aku lagi. Bini kamu tak masak ke apa? Aku kena marah. Kita pergi rumah ayah kita makan. Ingat ayah suka, ayah tak suka. Ayah condemn pula bini. Awak ni bini ada, tak masak ke bini? Ke malah masak? Kenapa habis berah rumah aku je? Kalau dia dapat ayah bengkel macam ni, jangan makan. Kalau sekiranya dia tahu ayah dia okey, makan. Maka kalau dia tahu ayahnya tak okey, dia kena minta izin, wajib minta izin. Kita bercakap pada orang-orang yang terkena keizinannya kerana hubungan rapat. Termasuk juga rumah ibu-ibu kamu. Rumah mak-mak kita pun dibenarkan. Masuk, makan je. Kalau kita tahu keizinannya, makruf keizinannya. Tapi kalau kita tahu dia memang tak izin, maka kena minta izin. Dan juga rumah saudara-saudara kamu, adik-beradik kita. Pergi rumah balong, abang Ngah. Dia dah ada siap makanan atas meja. Tak perlu tunggu dia kata sila makan, kita dah habis makan dah. Time dia sila makan dah licin dah. Sebab apa? Kita rapat. Kita baik dengan abang Long, kita baik dengan angah kita, dia tak kisah, maka boleh. Artinya, orang-orang macam ni tak perlu minta izin. Kalau kita ketahui dia sudah punya keizinan, dia seronok, dia suka. Bahkan Hasan al-Basri, radhiyallahu ta'ala, dia bukan sekadar kata saudara mara, bukan kawan-kawan dia. Hasan al-Basri kalau dia tinggalkan rumah dia, dia akan tinggalkan di rumah dia tadi makanan yang banyak. Kemudian dia akan berkata kepada kawan-kawannya, kalau kamu ada apa-apa hajat, masuk je rumah aku. Maka kawan-kawan dia masuk, lalu makan apa saya nak makan. Maka bila Hasan Basri balik, dia akan senyum ketawa. Seronok. Kerana kawan-kawannya tidak segan dengan dia, atau dengan kata lain, dia rasa kawan ni rapat dengan dia.
rapat. Maka sehingga kawan tadi makan tanpa perlu minta izin dengan dia. Ini kisah Hasan Basri dengan sahabat-sahabat dia. Dia tak ada masalah. Dia memang sengaja tinggal makanan banyak rumah dia biar sahabat dia datang makan. Dia punya seronok dia. Dia suka kawan dia datang, dah makan sampai habis. Tanpa minta izin pada dia. Masuk pun tak payah minta izin. Masuk je rumah aku. Ini kisah yang masyhur tentang Hasan Basri. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut lagi, ataupun rumah saudara-saudara perempuan kamu, saudari-saudari perempuan kamu, rumah kakak-kakak kita. Atau rumah mak, bapak-bapak saudara kita. Ataupun juga ibu-ibu saudara kita. Ataupun juga bapa-bapa saudara kita belah mak ayah kita. Ataupun ibu-ibu saudara kita belah mak kita. Maka kalau kita dapati di sini, Allah Ta'ala menyebut 11 tempat. Yang mana kita boleh makan bila iznin sari tanpa keizinan yang jelas. Tak perlu dia kata, okay, sila makan, tak perlu. Bila mana kita tahu dia suka, dia redha. Haitsu alimna ridahu wa sururahu. Sekiranya kita tahu dia akan izin dan dia suka pula. Kita kadang-kadang letak makanan atas meja, kita suka orang makan. Datang adik-beradik kita makan, makanlah. Tapi kalau sekiranya kita tahu, mak saudara, pak saudara, ni geng-geng kita sebut 11 ni, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fa in kana yatadajjaru aw yata'affafu aw yata'allamu fala na'kul min ta'ami fi ghaibatihi wa yatlubu at-ta'affuf hina izin. Kata para ulama, kalau sekiranya kita tahu dia jadi bosan, jadi jemu, jadi mengeluh sebab kita makan makanan dia ketika mana ketiadaannya, maka jangan makan. Kalau kita tahu dia jenis mengeluh, tunjuk rasa tak puas hati, maka jangan makan. Kalau nak makan, mesti kita minta izin dengan dia. Jadi kita mengenali orang-orang yang kita katakan bila mana kita buat, dia suka. Termasuklah rumah kawan-kawan kita. Kita pergi rumah kawan-kawan kita, kita tengok dia letak buah siap-siap, kita makan dia. Tak tunggu kawan-kawan kita kata sila makan. Tapi kalau kita ketahui bahawa bukan jenis orang yang suka kita makan rumah dia tanpa izin dia, tak kira siapa dia. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslim illa bi tayyibi nafsin min. Tidak halal harta seorang Islam melainkan dengan keredaan dia. Kalau kita tahu dia memang tak izin, maka jangan. Dan hadis yang lain, la yahlibanna ahadu masyiyata ahadi illa bi'izni. Jangan seorang memerah susu kambing milik orang lain tanpa izin dia. Kalau sekiranya saya katakan tadi, kita tahu dia memang tak ada masalah kita nak perah susu kambing dia, kita nak guna kereta dia, dia pun memang tinggal kunci dalam kereta, dia tak marah, sila guna. Tak dosa apa-apa, tak perlu minta izin apa-apa. Tapi kalau kita tahu dia tak boleh, dia tak selesa, dia akan mengeluh, dia akan mengungkit dan sebagainya, maka jangan. Hukumnya mula berbeza. Jadi di sini kita lihat dalam muamalah kita dengan orang, ada orang kita tak perlu minta izin dia secara jelas. Dia faham. Ada orang kita perlu minta izin dia sekali je. Umpama isteri, dia dah dapat keizinan suami sebab dia kerja untuk keluar. Sekali dia minta izin, dia tak perlu setiap hari dia nak minta izin. Tapi kalau dia nak minta izin setiap hari, itu terpulang pada dia. Tapi kalau suami dia kata, awak nak keluar mana-mana, keluarlah. Dan dia pun tahu kalau dia keluar, suami dia tak marah pun. Dia nak pergi mana-mana, suami dia tak marah. Maka cukup dengan dia tahu redha suami dia, untuk dia keluar mana nak keluar. Atau kalau dia nak pergi jauh pun, suami dia tak marah. Tapi kalau jenis suami dia, hanya beri satu izin bersyarat. Nak pergi kerja boleh, tapi nak pergi ke lain-lain, minta izin dulu. Maka ketika itu wajib minta izin. Berarti wajib minta izin. Ini juga berkait dengan izin. Sama juga bab makan minum. Kalau kita tahu orang-orang yang disebut, kalangan saudara mara terdekat, termasuk kawan kita, termasuk orang wakilkan kita jaga anak kunci rumah dia, ataupun jaga kunci kereta dia, motor dia. Ni kalau kita guna boleh tak? Dia kata ni, saya nak tinggal motor seminggu kat rumah awak, boleh tak? Dia sebut tinggal dia tak sebut suruh guna, tinggal. Kita pun terus start, seminggu kita pergi jalan. Tapi kita tahu dia redha, dia tak marah. Bahkan dia marah kita tak guna pula. Awak ni tak guna sebab tu motor saya rosak, kena guna, dia marah pula. Maka tak ada masalah hal tu. Jadi yang tinggal kunci untuk jaga rumah, dia boleh masuk rumah orang tu. Kalau dia tahu tuan rumah tu tak marah. Tapi kalau dia tahu memang suruh jaga kunci betul, jangan masuk. Maka kita tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Ini jiran-jiran kita, dia bagi kunci ni, jaga saya nak pergi haji 40 hari. Jadi kita tak masuk, melainkan kalau bimbangkan bahaya dalam rumah tadi, ada kebakaran, ada itu dan ini, maka dia boleh masuk.
untuk maslahat. Tapi kalau saya saja nak masuk, nak tengok, dengar baru ni renovate dapur, lawa tak lawa dapur. Dengar baru ni renovate bilik tidur, lawa tak lawa, dah kunci dah ada masuk, itu tak boleh. Tapi kalau tahu jiran dia tak marah, jiran tak marah, maka dia boleh masuk. Ini di sini Islam mengajar pada kita. Ada kelompok, ada golongan yang saya katakan keakraban, kemesraan kita tak perlu minta izin. Cukup uruf, cukup dengan cara kita katakan secara umum saja kita tahu izin. Tapi kalau sekiranya kita sebut dia tak redha, dia tak suka, maka ketika itu barulah tak boleh. Tadi kita dah cerita bagaimana Hasan Basri, dia memang izin sahabat-sahabat dia masuk rumah dia dan dia sengaja simpan makanan yang sedap-sedap, makanan yang lazat-lazat dia tinggal. Sebab dia memang nak suruh kawan dia masuk rumah dia. Tanpa ada dia. Kalau ada dia tu biasa. Dia memang dah, kita katakan, selesai siapkan makanan sedap-sedap. Jadi kawan-kawan dia suka masuk rumah dia sebab dia bimbang, waktu dia ada, dia letak makanan sedap, kawan dia tak makan. Macam kita kan depan-depan tunggu, nak makan macam tak tertelan. Nak makan tadi. Tak telang kita ni, depan segar. Kita pun nak tunjuk warak juga. Warak. Selalu makan. Tok guru masuk je, teaching. Saya ingat kawan saya, kita melawat, kita suka ziarah tok guru ni. Zaman-zaman budak tu, awak tok guru. Bawa depan rumah tok guru tu ada semua rambut hitam, mata kucing semua ada. Makan kata tu. Okey tok guru, selalu. Nak tunjuk warak juga. Tok guru dah kenal budak-budak ni. Dia masuk dalam rumah dia, licin habis. Keluar tak ada dah. Kadang-kadang kita malu makan depan orang baik-baik. Orang soleh. Demikian kisah Hasan Basri, dia tahu kawan-kawan dia malu makan depan dia. Jadi dia sengaja letak makanan lazat-lazat dalam rumah dia. Dia suruh kawan dia masuklah, ada makan apa kau makan dah. Rupanya dia letak sedap dah semua. Sedap. Akhirnya kawan dia pun makan sungguh-sungguh tanpa ada dia. Sebab kita pun kena tahu ada orang, tentu kadang-kadang kita ada dia segar makan. Dia tak mampu makan. Macam contohlah, kalau seorang tu baru ada menantu. Menantu segar makan. Dia nak tambah pun tendang kaki bini dia. Pergi makan rumah yang tu, tendang kaki bini dia. Tersentak bini kena sepak. Bila yang tu kata tambah. Tak apa. Nak tunjuk menantu baik. Tapi isteri dah kena sepak kaki. Isyarat suruh tambah. Tambah. Tak apa. Habis. Segan. Jadi kalau yang tua dah tahu macam tu, bangun je lah. Bangun, olok-olok lagi tandas. InsyaAllah ditambah semua. Jadi ini di antara adab kita dengan tetamu, adab kita dengan orang yang segan dengan kita. Kalau kita tahu ada orang segan dengan kita, sehingga dia payah nak makan, maka kita berikan dia makan dengan seluas-luasnya. Kemudian selepas kita cerita tentang boleh makan rumah-rumah ini, kemudian Allah Ta'ala menyebut, Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw asyata. Tak salah kalau kau makan berjemaah atau makan bersendirian. Kita dah sebut sebab turun ayat tadi. Kerana sebahagian sahabat merasa bersalah kalau makan seorang-seorang. Kita orang yang boleh makan seorang. Walaupun begitu makan berjemaah lebih baik. Sahabat mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami makan tapi tak kenyang. Lalu kata Nabi SAW, la'allakum taftarikun. Barangkali kamu makan seorang-seorang sebab tu tak kenyang. Makan asing-asing. Yang ni makan ujung sana, makan ujung sana. Tak berkumpul. Istami'u ala ta'amikum wazkuru ismallah yubarak lakum fi. Makan ramai-ramai dan baca sebut nama Allah, nescaya berkat makanan kamu. Baik, bila kita makan ramai-ramai, wa imma makan ramai-ramai dengan makna satu dulang. Wa imma makan ramai-ramai dengan maksud kita berkumpul makan walaupun pinggang asing-asing. Tapi namanya makan ramai-ramai. Kedua-duanya bentuk makan berjemaah. Yang satu lagi kita makan jauh-jauh cari seorang. Memang kita tak nak bagi orang nampak kita makan. Ini namanya makan seorang. Kita tak selesa orang tengok kita. Bila kita makan ramai wa imma dalam satu dulang, wa imma dalam keadaan bekas dan berlainan tapi kita berkumpul. Maka dia ada adab. Adabnya ialah baca bismillah. Adab utama bismillah. Kalau tak doa makan pun paling kurang bismillah. Kemudian bila mana kita nak makan, maka pastikan kita makan yang paling hampir dengan kita. Kalau jenis dulang yang paling hampir dengan kita. Kalau jenis makan berpinggang, lauk berkongsi, yang paling hampir dengan kita apa dia? Maksudnya makan lauk yang paling hampir yang kita nak makan. Tapi kalau depan tu benda yang paling kita tak suka misalnya, maka kita tak ambil lah yang dekat sekali. Boleh ambil. Ada, bila lauk tadi sama, sebaiknya ambil pada dekat sekali. Sebagaimana teguran Nabi SAW, bila Nabi kata, kul mimma yalik, makan apa yang dekat dengan kamu dulu. Jangan duk langkah tangan tempat yang lain.
Ulama menyatakan kalau sekiranya lauk pauk tu sama, maka makan yang dekat. Jangan kalau kita tengok peha ujung tu kita melangkah nak peha. Kita tak nak yang ni, ambil yang dekat tak apa. Nanti boleh pula peha nanti dapat 2 ketul. Ambil yang dekat tu. Tapi kalau lauknya berbeza. Ni ada singgang, ni ada gulai, ni ada berempah sekian-sekian. Sedangkan kita nak lauk yang lain. Kita tak nak kasih singgang. Sebab yang dekat sekali kasih singgang. Itu yang paling kita tak suka. Takkan kita nak ambil yang dekat sekali. Kalau lauk berbeza kata ulama, iza ikhtalafatil ajnas, bila berbeza lauk pauk, tak salah kita langkah tangan ambil. Kerana para sahabat diriwayatkan dan hadis Nabi SAW, bila lauk itu berbeza, hatta ikhtalafat aidihim, sehingga tangan-tangan sahabat berselisih ambil lauk. Maksudnya dia jadi berselisih. Sebab ini nak ambil ini bersilang-silang tangan dia. Itu kalau lauk berbeza. Tapi kalau lauk sama, maka makan apa yang dekat. Kemudian yang ketiga adab bila makan berjemaah, biarlah orang yang paling bertakwa dan paling tua makan dulu sebelum kita makan. Jadi kita tengok dalam majlis ni, siapa akan sentuh dulu. Kalau kita ada tok guru, biar tok guru makan dulu. Dia sentuh dulu, baru kita start. Ataupun di kalangan kita ada orang tua dulu. Kalau kita duduk dengan mak ayah, biar mak ayah makan dulu. Barulah kita makan. Ini bila kita makan berjemaah. Biar orang tua dulu makan. Kemudian di antara adab bila mana kita makan berjemaah, maka jangan kita mengambil secara banyak. Maksudnya yang disebut dalam hadis nahan Nabi SAW an-iqtiran. Nabi larang kita ambil lebih daripada biasa. Misal katanya, kita kan ambil ayam seketul dulu. Tapi dah ambil 2 ketul dah. Maka ini dia larang. Atau buah anggur. Biasa kita ambil sebiji-sebiji. Terus ambil setangkai. Yang tangkai tu 2 biji dia kali. Dia nak makan. Maka perbuatan ini makruh. Kerana ini akan menjadikan orang yang tak senang dengan kita. Kita tak boleh makan buah tu secara, kalau orang kampung saya panggil kapuh. Kapuh ni maknanya kita kumpulkan dulu. Nampak macam banyak. Artinya kita ambil ayam, ambil kambing pun ambil. Begini 2 yang ambil satu-satu. Kerana orang lain pun ada hak. Dan bila dimakan, dia juga perlu meraihkan hak orang lain. Katakan kita 1 dulang makan. Jangan kita dah 2/3 belasah. 2/3. Ni bagi pesaka tak betul. Sedulang tu makan 4 orang. Dia seorang tu dah macam 3 orang makan. Kawan-kawan lain jadi tak cukup. Maka ini salah dalam bab adab makan macam mana. Kita ambil agak-agak bahagian kita banyak-banyak. Kan nampak dalam dulang tu 4 ketua ayam, orang 4 orang. Tahu seketul seorang lah tu. Faham-faham lah. Kalau tak faham masuk sekolah rendah balik. Belajar. Yang kita tengok nasi tu pun dah, kita dah macam, ni kalau belah-belah 4 ni macam kek ni, banyak ni je bahagian kita. Dah lah. Melainkan kita tengok kawan kita saling tak selera, tak nak makan, boleh kita makan. Jadi ambil bahagian masing-masing. Boleh makan berjemaah, ambil bahagian. Ni dalam pinggang, ni biasa kalau malam ni 10 Syaban ke, khatam Quran ke, orang letak pinggan-pinggan lauk. Jadi dia pakat makan ikut dang dia. Itu bukan adab, ikut dan. Kita tahu banyak mana kita nak ambil. Kita tengok ikan ada 4 ekor. Ya, orang ni ada misalnya 8 orang, maknanya ikan tu sekerak seorang. Dia tak saya hidang dulu, Ustaz, ambil. Yang lain tengok je ikan tu. Dia boleh tanya pula, kenapa tak makan ikan ni? Jadi ini adab dalam bab makan. Kemudian, di antara adab makan juga, yang kita panggil makan berjemaah, tidak makan secara diam, tapi bercakap. Makan sambil bercakap. Tak boleh makan sambil diam, kerana ia perbuatan orang kafir. Disunatkan kita makan sambil bercakap. Masuk bercakap yang ringan-ringan lah. Tanya khabar, puji makanan ni, syukur sebab sedap. Sedap makanan ni, kalau selalu ni bagus ni. Misalnya. Sama-sama kita bercakap. Jadi, makruh bila kita makan sambil diam. Ni senyap-senyap sebab dia nampak tak mesra. Nampak macam gaduh je. Dan ini juga adalah perbuatan orang kafir. Dan Nabi SAW melarang kita ikut perbuatan orang kafir. Jadi makan sambil diam. Orang kita dulu kan ada kata, makan dengan cakap tak baik. Tak. Yang tak baik itu makan diam, tu tak baik. Yang baiknya makan sambil bercakap. Tetapi ketika mana kita makan dengan orang alim, kita tidak digalakkan tanya soalan. Tuan-tuan tengah makan, Ustaz nak tanya bab Farouk ni. Lekak kawan tu. Sebab soalan tu kena fikir. Ustaz nak tanya sikit hukum bab semayang. Panjang pula cerita dia tu. Kita nak suap pun payah. Jangan tanya. Ketika dia makan, sibuk makan, jangan tanya soalan ke dia. Ketika mana dia sedang membeli belah, jangan tanya.
Kita jumpa Kak Amor, Ustaz nak tanya. Lama dah nak tanya soalan Ustaz. Ustaz buka masih kat surah, dia tak nak tanya. Kita tengok Ustaz sibuk membeli, dia pun nak tanya hukum ni Ustaz. Dia pun cerita, nak cerita ni, panjang cerita ni Ustaz. Dah bergaduh dengan bini dia pula. Artinya benda macam ni tidak digalakkan kita. Sehingga seorang ulama pernah ditanya ketika mana di pasar, dia kata, jangan tanya kerana hatiku pada duit ni. Hatiku sudah pun melekat pada dirham. Maksudnya aku tak fikir untuk jawab kamu soalan. Sama juga bila mereka ni sedang makan, maka jangan tanya soalan. Kita kena tahu ada kita tanya soalan pada tutup guru kita. Pertama, jangan tanya soalan ketika dia sakit. Jangan tanya. Kawan tahan sakit, kita tanya. Ni tahan garuk dia, tahan sekian. Nak tanya soalan satu boleh tak? Ini orang memang tak ada perasaan ke apa. Biar dia sihat, tanya. Dan kita tanya bila dia kata, sila tanya. Tapi bila sebut sila tanya, tak ingatlah Ustaz nak tanya apa. Dia mari buah nyanyuk dia pula. Tak ingat Ustaz. Tak ingat nak. Bila tengah makan, maka jangan ditanya. Bila dia nak qada hajat, jangan tanya. Ustaz nak kata Ustaz, kejap nak tanya soalan. Mencicik kat situ. Ini kita kena belajar adab al-mustafti dia ni. Adab bertanya soalan. Jangan tanya ketika mana dia bersama keluarga dia, jangan tanya. Dia ada anak bini dia tengah main, anak tu panjat belakang. Tanya sikit soalan Ustaz, jangan. Kita mengeruhkan hubungan kekeluargaan dia. Sebaik-baik waktu ditanya ialah waktu dia minta ditanya. Tanya. Kalau saya kata tanya, maknanya memang bersedia tu. Di sistem tu jalan. Tanya. Tapi waktu dia sibuk sekian, atau ketika mana nak tidur ditanya. Kawan nak tidur, nak tanya sikit boleh. Mengantuk, biar dia tidur. Ini semua waktu-waktu yang kita kena tahu. Termasuk waktu makan tadi, jangan tanya soalan. Lain tentang soalan-soalan mudah tak apalah. Soalan-soalan yang tidak menjadikan dia berfikir banyak. Tidak menjadi beban untuk dia berfikir. Soalan-soalan mudah. Tapi soalan yang sukar, yang payah, yang perlu dihurai benda tu, dia perlu tarjih, maka tak digalakkan kita tanya. Kita tak kata haram, tapi adab bertanya tak ada. Sebab tu bila kita menyalahi adab, akhirnya dia tak akan lagi suka layan soalan kita. Dia kita kena ban lah. Dia ban kita ni diam-diam, jadi tak ban. Saya dah ban tak dia diam-diam. Ini kadang kau tanya tu, tak nak jawab. Bukan kita di antara adab bertanya, bersabar dengan waktu jawapan. Ustaz, saya dah tanya, tak jawab lagi Ustaz. Sabarlah kita jawab. Sebab itu diceritakan Imam Malik. Waktu ditanya satu soalan, Imam Malik dia tunggu tempoh lama, seminggu, 2 minggu, dia tak jawab. Lalu orang kata, wahai Imam, saya tanya soalan, kenapa Imam tak jawab? Lama dah tanya. Kata Imam, tak apa, sabarlah. Lah soalan senang je jawab lah. Dia kata, kalau senang kau jawab sendiri. Aku jawab ni, dia jadi alasan depan Allah. Aku jawab ni, aku bertanggungjawab depan Allah. Bukan suka-suka kamu. Sebab tu kita elakkan tanya, minta jawab segera. Jangan Ustaz, jawab segera, urgent. Dia ingat ICU ke apa? Benda-benda macam tu jangan. Kalau kita tahu dia tak beri ruang tadi, tanya Ustaz lain. Tanya Ustaz lain pula. Kalau kita memang urgent, tanya banyak. Tak perlu kita nak paksa dia urgent je, tak perlu. Ini adab. Supaya kita relate tadi dalam bab makan, jangan bertanya soalan ketika makan. Cakap biasa-biasa je tak apa, tak ada masalah. Ringan-ringan tak apa, tak balik kampung, okey boleh soalan. Lama tak datang kuliah, tu boleh. Tu tak payah fikir banyak. Jadi semua soalan-soalan yang mudah-mudah kita tak payah fikir. Jadi ini di antara adab bila mana kita makan berjemaah. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini tentang tahiyah. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Bila mana kau masuk rumah, tadi dicerita adab boleh makan rumah tu, boleh makan. Tapi bila ada orang bila kamu masuk rumah, maka berilah salam yang terbaik yang Allah ajar kamu, iaitu Assalamualaikum. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan berfirman, kadzalik, demikian hukum hakamnya. Yubayyinullahu lakumul ayat. Allah jelaskan setiap persatu ayat-ayatnya, pengajaran. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu ada akal. Benda-benda ni fikir sendiri. Penjelasan tadi benda yang rasional. Kenapa kena buat macam ni? Rasional. Jadi kamu boleh faham. Orang tu kalau dia redha kita makan rumah dia, kamu boleh faham dalam mimik muka dia. Kalau orang tu tak suka kita makan rumah dia, kamu boleh faham dengan cara perbuatan dia. Dah tahu. Walaupun dia mak saudara, walaupun saudara, dia punya ekspresi muka dah tahu dia tak seronok. Walaupun dia kawan kita, walau dia pak saudara, ekspresi muka dia cukup menjadikan kita orang ada akal. Dapat bezakan. Kalau kita tahu dia memang seronok, dia memang suka, tak apa, makan. Tidak salah bagi kita. Maka ini penjelasan hukum yang berkait dengan makan, minum di rumah orang yang dekat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.